Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Boleh dengar insya-Allah. Insya-Allah. Dengar insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sepenuh hati kita merasai nikmat Allah. Kita merasai kasih sayang Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk sampai ke saat ini masih lagi kita hidup dalam keadaan Islam dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita merasakan syukur kepada Allah dengan kita mengikhlaskan hati kita. Sentiasa kita menjadikan bahawa segala yang kita lakukan ini hanya untuk mendapatkan redha Allah. Kerana redha Allah yang paling besar. Selain daripada redha Allah itu hanyalah merupakan tipu daya. Segala yang lain daripada matlamat untuk mendapat redha Allah hanyalah merupakan tipu daya. Kalau ada cita-cita, angan-angan, hajat-hajat yang ada untuk kita mendapatkan sesuatu, maka hendaklah kita ikat dia dengan matlamat redha Allah. Kerana dengan redha Allah itu segala cita-cita itu akan menjadi satu yang bermanfaat. Sekiranya tidak ada diikat dengan redha Allah, maka dia akan menjadi satu yang menipu kita, memperdaya kehidupan kita. Yang kedua, mari sama-sama kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rendahkan diri kita kerana sejauh mana cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pemikiran dan kefahaman kita, sejauh mana kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita merendahkan hati-hati kita, pemikiran kita, kerana segala yang ada sekiranya ia merupakan ada rasa-rasa tinggi diri, rasa-rasa kita dah tahu, rasa-rasa kita dah faham dah, ataupun kita ni nak uji orang, nak tengok, nak nilai orang sebagainya, ataupun nak nilai diri kita sebagai yang lebih baik, maka dia akan menyebabkan terhalang hidayah Allah. Hidayah Allah akan terhalang dengan sebab sifat ujub dalam diri kita. Dia akan terhalang dengan sebab sifat riak, sifat sombong, ataupun sifat kita rasa diri kita lebih baik, ataupun kita rasa diri kita tidak memerlukan Allah. Bila kita rasa kita tidak memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya Allah telah tutup pintu-pintu cahaya. Kerana apabila kita tidak berhajat kepada Allah, Allah lebih lagi tidak akan membantu melihat kita. Maka sebab itulah kita sentiasa kena merendahkan hati-hati kita untuk kita letak di peringkat di tahap yang paling bawah sekali supaya kita boleh menerima kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi dalam
mood hari raya, bulan Syawal, masa masuk hari yang ketiga, atau yang keempat, maka hendaklah kita sama-sama merasakan bahawa bekalan bulan Ramadan adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita bawa masuk ke dalam bulan Syawal. Bekalan Ramadan, antaranya yang pertama merupakan hasil puasa, iaitu at-taqwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan, dikitabkan kepada kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada orang sebelum kamu, maka semoga kamu akan mendapat takwa. Dan di sinilah takwa inilah bermula dengan perasaan berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam syubhat, tidak terjerumus ke dalam makruh, tidak terjerumus ke dalam haram. Itu takwa. Kita berhati-hati menjaga diri kita supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang yang lalai. Itu at-taqwa. Bekalan ni kita nak bawa masuk dalam bulan Syawal. Dan kemudian kita nak membawa bekalan bulan Ramadan, iaitu suasana taat. Berlomba-lomba membuat taat, berlomba-lomba melakukan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar, berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Maka kita nak bawa suasana berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan kebaikan daripada amalan-amalan soleh, mendapatkan rahmat Allah itu dalam bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, dari sudut bekalan sikap kita yang benar. Sikap benar maknanya apa? Kita sentiasa berdisiplin. Berdisiplin. Kalau malam tu kita boleh bangun malam untuk sahur. Kalau waktu buka, kita boleh berbuka puasa on time, makan on time. Kita boleh solat tarawih. Walaupun dari rumah tidaklah sehebat di masjid mungkin kita rasa, tapi kita solat tarawih. Kita berdisiplin dalam membaca Quran ataupun sebagainya. Jadi sikap yang benar ini nak kita bawa dalam bulan Syawal. Begitu juga sifat sabar. Sabar ni maknanya kita tahan daripada melakukan sesuatu, tahan daripada berhadapan dengan sesuatu, atau kita meninggalkan sesuatu. Jadi sabar ni maknanya kita menjaga diri kita daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu. Itu juga antara sikap-sikap ataupun bekalan bulan Ramadan kita nak bawa dalam bulan Syawal. Dan yang kelima akhirnya saya nak sebut sini ialah bekalan ukhuwah, kemanusiaan. Kita masih lagi bukan hanya fikir tentang diri kita, tapi kita juga berfikir tentang orang-orang lain. Sebab tu kita bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah. Kita bersedekah, kita infak dan sebagainya. Jadi ini antara bekalan-bekalan yang kita nak bawa dalam bulan Syawal, supaya kita tidak terlalai dan terleka dengan suasana-suasana manusia hari ini yang berlumba-lumba membuat maksiat selepas bulan Ramadan. Jadi hari raya sebenarnya adalah merupakan titik baik untuk kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita, dan kemudian kita melaksanakan sesuatu supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah disebut Aidul Fitr ataupun Aidul Fitri. Kita panggil Aidul Fitri, kita panggil lah. Jadi itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kebersihan, kesucian, kembali kepada asal usul fitrah kita yang boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah hakikat hari raya bukanlah pakaian yang baru, pakaian yang paling mahal, paling cantik, gambar yang paling canggih, video yang paling hebat. Sekarang dah hantar video, bukan lagi kad, bukan lagi kita kata setakat ucapan. Video, ada berbagai aksi dalam video tersebut. Begitu juga kita kata hari raya bukan sekadar kita boleh mengunjung, tapi hari raya yang paling penting sekali ialah pakaian hati kita. Hati kita dibersihkan, hati kita peka, sensitif dengan maksiat, sentiasa merasakan diri ini berhati-hati dengan maksiat, dan kemudian hati kita hidup. Inilah yang lebih penting. Maknanya hati yang hidup tadi akan menambahkan ketaatan. Jadi kita dah bincang dah semalam berkenaan dengan perkara berkenaan saya sebut hari raya itu ada 7, iaitu satu di dunia, iaitu hidup dalam keadaan tidak ada dosa, itu hari raya yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bagaimana hidup bila satu hari kita tak buat dosa, itu hari raya kepada seseorang. Begitu juga ada 7 yang selepas daripada dunia, iaitu yang pertama mati, keluar daripada dunia dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita.
Yang kedua, kita bebas daripada azab kubur. Bebas daripada azab kubur. Yang ketiga ialah kita aman daripada huru-hara padang mahsyar. Padang mahsyar orang semua takut, tapi ada golongan yang diberikan keamanan. Dia hidup dalam keadaan tenang, hatinya tenang di padang mahsyar. Begitu juga mereka kita mendapat rahmat Allah ketika dihisap. Itu hari raya. Maknanya bila berhadapan dengan Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, takut-takut, kita dimurkai oleh Allah sebab Allah paling murka pada padang mahsyar. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah, tiba-tiba Allah memberi rahmat kepada kita, dimasukkan kita syurga tanpa hisap, ataupun diberikan kita kelonggaran sehingga timbangan kita menjadi berat kepada kebaikan, masuk syurga. Ini rahmat Allah. Ini hari raya yang lebih hebat daripada hari raya Syawal dan hari raya Aidil Adha yang kita ada pada hari ini. Begitu juga apabila kita dilepaskan daripada hisap, mula menuju ke titian sirat, kita melepasi titian sirat. Titian sirat yang mengerikan. Saya tak cerita lagi, kita akan cerita nanti. Titian sirat yang amat mengerikan. Begitu juga kemudian hari raya yang ke-6 dalam syurga Allah, masuk syurga. Bagi mereka yang dihukum oleh Allah, dibakar oleh Allah, masuk neraka, kemudian masuk syurga, itulah hari raya dia. Dan kemudian yang ke-7 ialah apabila ahli syurga diberikan oleh Allah satu nikmat yang paling besar, iaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah. Maka itulah hari raya, 7 hari raya di akhirat, di alam akhirat, bermula daripada alam barzakh sehinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita nak sambung sedikit apa yang telah saya sampaikan semalam, iaitu berkenaan dengan sakaratul maut. Semalam kita telah pun berbincang tentang sakaratul maut, bagaimana satu perkara yang amat ditakuti oleh sahabat-sahabat ketika berhadapan dengan sakaratul maut itu ialah bagaimana keadaan kita, sama ada telah mendapat syurga atau neraka. Masa tu kita tahu. Masa tu kita tahu, dapat tanda-tandanya. Dan kita telah menceritakan bagaimana berhadapan dengan sakaratul maut itu adalah merupakan suatu yang amat sakit. Yang amat sakit. Yang amat sakit. Kalau kita sebut sakitnya itu, dahsyatnya sakaratul maut bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakitnya amat luar biasa. Dan amat luar biasa. Kematiannya sangat komprehensif. Maksudnya sakitnya itu bukan saja luar biasa, tetapi dia kompleks kan, dan komprehensif. Kenapa saya cakapkan kompleks dan komprehensif? Kerana sakit dia menyentuh sakit jasadiah, jasmani dan rohani. Jasmani pun sakit, rohani pun sakit. Sakit mati ni. Jadi sakit mati ni bukan hanya setakat sakit jasmani. Kalau sakit jasmani, sakit gigi, sakit gigi je. Itu pun gigi saja sakit. Kalau sakit mata, mata je sakit. Tapi sakit jasmani ini seluruh anggota badan. Maka digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu urat sahaja. Satu urat sahaja. Sekiranya satu urat sahaja ditarik daripada kita, mana dicabutnya satu urat daripada kita, sakitnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi seluruh urat. Jadi roh kita, hati roh kita ni, dia akan terikat dengan seluruh saraf dalam tubuh badan kita. Maka bila dicabut roh, yang dicabut tu roh. Bila dicabut roh, maka seluruh badan kita akan sakit. Seluruh badan akan sakit. Mata sakit, gigi sakit, gusi sakit, lidah sakit, hidung sakit, telinga sakit, kan? Tangan sakit, seluruh badan akan sakit. Sakit yang luar biasa. Ini digambarkan sakit mati. Jadi luar biasanya sakit mati ni, sakaratul maut ni, bukan hanya sekadar sakit jasad yang kalau digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bagaimana sakitnya tadi, dia kata sakit satu urat pun bila dicabut rohnya, luar biasa sakitnya, ditambah lagi dengan sakit pada hati, sakit pada jiwa, sakit pada roh, sakit rohiyah. Maknanya jasadiyah, jasmani kita sakit, rohani kita pun sakit. Rohiyah kita pun sakit. Kenapa hati kita sakit, jiwa kita sakit, rasa sedih, rasa menyesal, itu semua penyakit. Ada orang menyesal sampai bunuh diri. Menyesal sampai bunuh orang. Menyesal. Ada yang sedih sampai buat sesuatu yang merosakkan dia. Jadi sakit mati bukan saja sakit jasad, tetapi juga sakit di hati, iaitu sakit rohiyah kita, iaitu apabila kita nak meninggalkan anak-anak.
Kita nak meninggalkan keluarga, nak meninggalkan sesuatu yang kita sayang, harta kita, rumah kita, kereta kita, hobi yang biasa kita buat, perniagaan kita yang selalu kita bersama dengannya, pekerjaan kita, kawan-kawan kita, luar biasa. Maknanya kita nak cuba bayangkan kalau kita ada rumah, sekarang rumah kita, rumah yang kita tinggal sekarang ni, rupa tiba-tiba Allah izin terbakar, hancur rumah kita, habis. Sudah tentulah kita akan rasa sedih sangat, sakit hati kita, sedih sangat. Dan begitu juga katakanlah perniagaan kita, ataupun bisnes kita, ataupun pekerjaan kita dibuang kerja, kita rasa rugi sangat, sedih sangat. Ataupun kita rasa ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi kita. Orang yang menyayangi kita dan kita sayang pada dia meninggalkan kita, atau kita terpaksa tinggalkan dia. Sedih sangat. Jadi begitulah. Kita kata sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut, bukan hanya sakit jasmani. Jasmaninya sakit. Tetapi hatinya juga sakit. Sakit kerana terpaksa meninggalkan yang disayangi. Melihat anak-anak, siapalah yang nak bagi makan anak aku. Siapa yang nak bagi, nak rawat mak aku. Mungkin ibu dia hidup lagi. Siapalah yang nak merawat ayah aku. Ataupun anak dia sakit, siapa nak jaga. Hati kita dalam keadaan sedih. Meninggalkan sesuatu yang kita sayang. Ini sakit sakaratul maut. Sakit meninggalkan keluarga, sakit meninggalkan harta, perkara yang kita sayang di atas muka bumi ini. Pada masa yang sama juga, pada masa itu kita diberikan oleh Allah sakit jasad yang luar biasa. Jadi itu sakaratul maut ni satu saat yang paling penting. Yang paling penting dalam hidup kita. Maknanya kalau ada appointment apa pun di atas muka bumi ini, sekiranya datang appointment sakaratul maut, appointment dengan ajal kita, semua appointment batal. Semua appointment batal. Tak kira siapa dia. Sama ada dia tu orang paling besar dalam negara itu. Orang paling kaya dalam negara itu. Orang paling hebat. Ataupun orang biasa. Hanya orang yang tidak bernama, tidak dikenali. Kita nak sebut dekat sini, apabila datang appointment sakaratul maut, tak kira. Kita bersedia, kita tak bersedia, kita akan berhadapan. Dan appointment itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kesakitan yang luar biasa. Yang luar biasa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya bersiap sedia berhadapan dengan sakaratul maut. Rasulullah menyuruh kita supaya bersiap sedia untuk berhadapan dengan appointment yang paling penting di atas muka bumi ini. Yang mana segala appointment akan terbatal dengan datangnya appointment, datangnya pertemuan kita, mesyuarat kita dengan sakaratul maut, dengan malaikat yang akan mengambil nyawa kita. Di sinilah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita dalam banyak hadis-hadisnya, dia suruh kita mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan sakaratul maut. Apa persiapannya? Antaranya ada dua perkara persiapan yang besar. Ni ketika sakaratul maut ni. Sebelumnya kita kena bersiap, tapi ini untuk ketika menghadapi sakaratul maut ni dua benda penting. Iaitu yang pertama sekali ialah kita perlu sentiasa berdoa. Bila kita teringat saja sakaratul maut, teringat saja mati, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berdoa. Banyaklah doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada doa-doa khusus untuk kita berhadapan dengan sakaratul maut. Contohnya dalam satu hadis Nabi gambarkan, bacakan doa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Apa kata Rasul? Rasul ajar pada kita, ya Allah, Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku berhadapan dengan kematian. Dan permudahkanlah kematian ke atasku itu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian, sakaratul maut ni. Tolonglah aku, ya Allah. Dan permudahkanlah kematian itu atasku. Jadi kita minta Allah SWT supaya memudahkan kematian kita. Ada doa dia, insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan mata Allah, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena baca. Bila kita teringat mati, kita doa ni, minta. Teringat aja kematian, minta. Rasa takut aja sakaratul maut, minta. Apa dia? Ya Allah. Kan? Tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Tolonglah aku, ya Allah. Mudahkanlah kematian ini atas aku. Mudahkanlah kematian ini, ya Allah. Minta ke Allah. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bukan semestinya dalam bahasa Arab.
Dan kemudian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita berkenaan dengan sakaratul maut ini, bagaimana nak berhadapan sakaratul maut ini. Aku dikhabarkan oleh Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam bahawa la ilaha illallah adalah teman penghibur ketika mati. Jadi la ilaha illallah itu, kalimah la ilaha illallah sama ada dengan lidah dengan hati, adalah merupakan teman penghibur. Dan satu-satunya yang boleh menghiburkan seseorang yang mati. Seseorang yang akan menghadapi kematian ketika sedang sakaratul maut, sakit. Sakit dengan uratnya dicabut. Dengan duri yang dicocok, seolah-olahnya merasa begitu. Dan begitu juga dalam keadaan merasai kehilangan. Nak hilang anak, nak hilang isteri, nak hilang keluarga, nak hilang semua. Harta benda nak tinggalkan semua. Rasa sedih, rasa pedih dalam hati kita, rasa sakit dalam fizikal kita. Maka siapakah, apakah dia teman kepada orang yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam, ialah dia kata kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah mengucap kalimah la ilaha illallah, supaya apabila kita menghadapi dengan sakaratul maut, kalimah itu akan menjadi kalimah yang bermain-main pada lidah kita, yang bermain-main dalam hati dan pemikiran kita. Sehingga akhirnya kalimah itu menjadi darah daging kita. Menjadi darah daging kita. Sehingga sampai peringkat bila kita sedih, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang kita. Bila kita dalam keadaan panik, gelisah, bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita jadi tenang. Kita jadi kuat. Kita jadi kuat. Kita hilang sesuatu, sedih. Hilang sesuatu, mungkin duit kita hilang, mungkin bisnes kita rugi. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebutan la ilaha illallah, kefahaman la ilaha illallah telah menjadikan hiburan kepada kesedihan dalam perniagaan kita. Bila sedih, sebut la ilaha illallah. Bila sakit, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak meninggal dunia, ketika sakaratul maut, siapa yang membiasakan dirinya dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lidahnya, maka dia akan dipermudahkan untuk menyebut la ilaha illallah ketika sakit berhadapan dengan sakaratul maut. Dan pada ketika itulah maka kita akan merasa terhibur. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kita nak kena rasa yang menjadi teman kita ketika kita berhadapan dengan sakit mati, bukan isteri kita, bukan anak kita, bukan harta kita, bukan game yang kita main, bukan movie kita, dan bukan sesuatu yang kita suka di atas muka bumi ini. Dan semua itu bukan penghibur kepada kematian kita, kepada sakaratul maut tadi, tetapi penghibur yang sebenar ketika kita berada dalam kesusahan yang sangat-sangat berhadapan dengan sakaratul maut tadi ialah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, kita nak kena ada perasaan takut dan bimbang. Takut dan bimbang berhadapan dengan sakaratul maut tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Dan malahan kata Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah, salah satu tanda takut kepada Allah ialah seseorang yang takut mati sebelum sempat bertaubat. Dia takut mati sebelum dia sempat bertaubat. Jadi kita lihat sini, kalau ada orang yang takut mati sebab dia bimbang dia belum bertaubat, ada dosa yang dia tidak bertaubat lagi, maka ketika itulah itu tanda dia takut pada Allah. Maka bagaimana ditulis disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun haqqun 'ala Allah an la yadkhilul humul jannah wa la yu'zilahum na'imah. Arba'atun haqqun 'ala Allah. Kan, 4 orang, 4 jenis manusia, haqqun 'ala Allah, kan, pasti Allah tidak akan masukkan dalam syurga. Ini kalau kita takut kepada Allah sebelum bertaubat ni. Nabi gambarkan 4 orang yang pasti tidak akan dimasukkan dalam syurga
Dan pasti hakun 'alallah, hakun 'alallah, pasti tidak akan masuk syurga. Dan pasti dia tidak akan merasai nikmat syurga. 4 orang. Yang pertama sekali ialah orang yang suka minum yang memabukkan ataupun makan benda yang memabukkan, sama ada dalam bentuk cairan, daun-daunan ataupun dalam bentuk ubat-ubatan. Suka benda memabukkan, nombor 1. Yang kedua ialah orang-orang yang mempraktikkan riba. Dia suka riba. Dia mengamalkan riba. Riba menjadi amalan dia. Ni Allah SWT pasti tak akan masuk dalam syurga. Pasti tak akan masuk dalam syurga dan tak akan rasa nikmat syurga. Yang ketiga adalah orang yang makan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan agama. Yang keempat ialah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya ada, dia durhaka. Kecuali mereka bertaubat sebelum mati. Jadi setengah-setengah orang dia mengetahui bahawa dia ada dosa-dosa yang besar. Dia tahu mati boleh datang bila-bila, maka dia takut. Dia takut bimbang mati datang dulu sebelum dia bertaubat. Itu tanda seseorang itu akan berada dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, maka kita nak kena tahu tentang sakaratul maut. Kita dah tahu bagaimana kehebatan sakaratul maut, merupakan antara perkara yang ada jadi merupakan kesakitan yang luar biasa. Pada malam ni saya nak sambung sikit tentang sakaratul maut ini, iaitu apakah tanda-tanda yang sakaratul maut itu telah semakin hampir, ataupun pengingat-pengingat. Kita kata tanda-tanda yang mengingatkan kita tentang sakaratul maut. Ini kita nak tarbiyah diri kita. Kita nak proses diri kita supaya bila berlaku 5 perkara ni berlaku, maka kita nak kena ingat sakaratul maut. Nak kena ingat perkara yang akan mematikan kita, menyakitkan kita, yang akan menyebabkan kita terpisah daripada dunia dan isi-isinya yang ada pada hari ini. Dan inilah merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kasih Allah kepada kita. Maka Allah SWT telah membuatkan beberapa tanda-tanda untuk mengingatkan kita supaya kita akan tidak lupa kepada saat appointment kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, iaitu sakaratul maut. Yang pertama tuan-tuan, kita nak jadikan sebagai, kita nak cuba hadamkan benda ni. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah saya, tapi saya nak ulang balik. Yang pertama sekali tuan-tuan, pengingat yang pertama ialah berlalunya waktu. Berlalunya waktu. Detik mengurangi minit, minit mengurangi jam. Jam mengurangi hari, hari mengurangi minggu. Minggu mengurangi bulan, bulan mengurangi tahun. Dan tahun mengurangi umur kita. Jadi, umur kita ini, bukankah umur kita hanya merupakan himpunan daripada saat, detik dan jam, hari dan minggu, bulan dan tahun. Maka 1 jam berlalu, maka ia tidak akan kembali sampai ke hari kiamat. Berlalu 1 jam, dia tidak akan kembali. Berlalu 1 saat, dia tidak akan kembali. Demikian pula hari. Hari berlalu, Ramadan yang lepas tak boleh kembali dah, habis dah lepas. Berlalu bulan. Bulan yang lepas dah tak kembali dah, begitu tahun. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wahai anak Adam, tidaklah satu hari yang terbit, melainkan dia akan berseru. Wahai anak Adam, dia kata, aku adalah hari yang baru dan menjadi saksi atas amalmu. Manfaatkanlah aku dengan amal soleh, kerana aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Jadi setiap hari yang berlalu dalam hidup kita semakin mendekatkan kita dengan akhirat dan semakin menjauhkan kita daripada dunia ini. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Muhammad bin Wasi. Dia kata, bagaimana keadaan kamu? Apa khabar kamu hari ini? Maka dia menjawab, bagaimana perkiraan kamu tentang seorang yang setiap hari berangkat dan semakin dekat dengan akhirat. Jadi pertama tuan-tuan, kita nak kena tengok pada hari ini bagaimana sesungguhnya setiap saat berlalu, setiap detik berlalu, setiap jam berlalu, setiap hari berlalu, setiap minggu berlalu, bulan, tahun berlalu. Maka kita semakin mendekati akhirat. Kita semakin mendekati yaumul hisab. Kita semakin mendekati alam barzah. Kita semakin mendekati al-maut, sakaratul maut. Dan kita semakin menjauhi daripada dunia, menjauhi daripada dunia, menjauhi daripada dunia. Maknanya lagi banyak umur kita di dunia ini, maka sebenarnya
lebih berkuranglah umur kita di dunia ini. Bukan lebih banyak, lebih kurang umur kita di dunia. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita melihat saja berlalu waktu, berlalu masa, maka itu kita tengok jam ni, tengok jam saja kita dah rasa aku semakin dekat dengan sakaratul maut. Aku semakin dekat dengan akhirat. Aku semakin dekat dengan yaumul hisab. Ini pengingat yang pertama. Maka Al-Hasan mengatakan engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap berlalunya satu hari, berarti berlalulah sebahagian daripada kamu. Jadi kita ni, umur kita ni, kita lah, sebenarnya adalah himpunan hari-hari. Kalau Allah SWT dah tetapkan kita mati, umur kita 63 tahun. Sekarang kita dah 60 tahun. Maka lagi 2 tahun lagi. Kalau Allah tetapkan umur kita 30 tahun. Sekarang kita dah 29 bulan 10. 29 tahun 10 bulan. Lagi 2 bulan lagi. Mati kita. Maknanya kita dah semakin hampir. Ini pengingat. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh para sahabat kita, para tabi'in kita, yang menyuruh kita supaya sentiasa berwaspada dengan umur kita. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita dalam keadaan kita lalai dan tiba-tiba datanglah sakaratul maut yang datang kepada kita. Jadi yang pertama sekali, bagaimana juga disebut oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bila bertanya kepada seseorang, berapa umur kamu? Fudail bin Iyad rahimahullah bertanya, berapa umur kamu? Orang itu pun menjawab 60 tahun. Maka Fudail pun berkata kepadanya, kalau demikian, sejak 60 tahun yang lalu, engkau telah berjalan menuju kepada Tuhan kamu. Engkau dah berjalan menuju kepada Allah dah 60 tahun. Maka dah hampir sampai dah. Dah dekat sampai dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa engkau adalah hamba Allah. Engkau akan kembali kepadanya. Dan engkau akan berada di bawah kekuasaannya. Dan engkau akan ditanya mengenai umur kamu, kehidupan kamu. Kerana itu siapkanlah jawapan-jawapan dari pertanyaan itu. Maka orang itu pun bertanya, bagaimana cara nak mempersiapkan jawapan? Mudah, kata Fudail bin Iyad. Dia kata, bagaimana? Tanya orang itu, engkau berbuat baik dalam umur yang tersisa. Umur yang sisa ni, pastikan ibadah. Pastikan ubudiyah. Pastikan bukan maknanya sembahyang aja, ibadah. Kita jangan nampak ibadah ni sembahyang. Tapi kita nak melihat bahawa setiap apa yang kita lakukan dalam sisa umur ini ialah satu yang ubudiyah kepada Allah. Dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita jadikan ibadah. Jadi maknanya sebab itulah tuan-tuan, apakah ibadah yang paling berat sekali di akhirat nanti? Amal paling apa yang paling berat di akhirat nanti? Ibadah paling apa yang paling berat? Yang tidak ada lebih berat lagi daripadanya. Iaitu akhlak dan husnul khuluq. Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah amal yang paling berat dalam timbangan. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah ni, yang paling berat sekali ialah akhlak yang baik. Dan di sinilah dilihat bagaimana digambarkan oleh Fudail bin Iyad. Senang saja engkau pastikan sisa-sisa umur engkau ni dalam keadaan berbuat baik. Maka Bakar Al-Muzani telah menyatakan, jika engkau ingin agar salatmu bermanfaat kepada kamu, kalau kamu nak supaya salat kita bermanfaat kepada kita, maka katakanlah kepada diri kamu, mungkin aku tak akan dapat melakukan salat lepas ini. Maknanya kita rasa salat yang terakhir. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita merasai bahawa apa sahaja yang kita lakukan itu adalah merupakan perkara yang mendekatkan diri dengan akhirat, kita semakin dekat dengan akhirat, semakin dekat dengan sakaratul maut, maka sudah tentulah bila kita sembahyang sungguh-sungguh. Kita zikir sungguh-sungguh. Bila kita melakukan sesuatu ibadah dengan sungguh-sungguh, seolah itulah ibadah yang terakhir. Ini roh dia. Ini roh dia. Ini orang yang boleh menjadikan, ini pengingat yang pertama, iaitu berlalunya masa. Yang kedua, pengingat yang kedua yang mengingatkan kita pada sakaratul maut, sakit yang paling besar sekali, appointment yang paling penting dalam hidup kita, yang mana appointment lain akan terbatal dengan sebab datangnya appointment ini, iaitu yang kedua ialah sakit. Bila kita sakit adalah pengingat yang paling memiliki kelebihan. Dengan sakit, kesihatan terganggu. Kesihatan kita terganggu. Bila kita sakit, kesihatan kita terganggu.
Kekuatan kita lemah. Dulu kuat. Boleh lari, boleh lompat, boleh panjat. Tetapi kekuatan melemah. Dan badan menjadi berat. Sehingga tak boleh berdiri, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak duduk. Maka kehilangan lazat makan. Makan pun hilang kelazatannya. Minuman pun rasa pahit aja. Dan terasa terganggu. Dan tidur terganggu. Malahan kalau bercakap pun akan terganggu. Malahan bercakap pun tak mampu, tak larat. Rasa suatu yang membebankan. Maka kita sibuk dengan diri kita. Maka lebih sibuk. Orang yang sakit, dia lebih dengan diri dia. Tak boleh dah dengan orang lain. Nak berbicara, nak makan, nafasnya sesak, badan terasa berat. Maka kita lihat dia buat, orang yang sakit akan duduk di atas katil, tidur, terlentang ataupun terlangkup kan, dalam keadaan kesakitan. Maka sakit akan berakhir kembali dengan sihat. Sakit akan berakhir dengan sihat. Sehinggalah ajal. Jadi di hujung sakit itu, sama ada sihat atau mati. Sama ada sihat atau mati. Walaupun sakit itu sikit je. Sakit sikit, tak ada sakit apa, bukan sakit besar sangat. Tapi sakit itu dia boleh berakhir dengan sihat. Atau berakhir dengan ajal. Yang telah ditentukan. Yang mana kemungkinan sakit itu akan membawa kepada kematian dan kebinasaan. Kebinasaan kita. Maka sebab itulah Islam mengambil berat. Amat-amat mengambil berat tentang hak-hak orang yang sakit. Agar kita meringankan, mengembirakan dia. Orang sakit kita meringankan dia, kita gembirakan dia. Kenapa? Kerana Islam memerintahkan kita supaya menjenguk orang sakit. Menjenguk mereka supaya memberikan kegembiraan, kesenangan kepada mereka. Jadi sakit ni satu benda yang memang sebenarnya tanda besar untuk kematian. Jadi bila kita sakit, kan, kita nak kena rasa kita dah dekat mati. Bukan rasa dekat mati kita putus asa. Tapi dekat mati masa sakit itulah kita bertaubat kepada Allah. Kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita memperbanyakkan bertafakur, tengok, merenung, muhasabah dosa-dosa kita. Kita muhasabah apa kelemahan kita, apa yang kita belum buat lagi masa sakit. Kerana sakit ini merupakan tanda pengingat kepada sakaratul maut yang kedua, yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, menghantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, menerima orang yang bersumpah dan menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan menjawab salam. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Rasulullah perintah kita menjenguk orang sakit. Nombor satu, jenguk orang. Kalau dia sakit, kita jenguklah, ziarah dia. Dapat pahala banyak. Menghantarkan jenazah, mendoakan dia dan sebagainya. Sauban radhiyallahu anhu pula meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia sentiasa berada dalam kain syurga sehinggalah pulang. Sentiasa berada dalam kain kafan syurga. Maknanya dia kalau dia mati menziarahi orang sakit, dia akan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mengunjungi sakit ini hendaklah mengingatkan diri, mengingatkannya agar ia selalu ingat kepada Allah. Bila kita ziarah orang sakit, jangan pula ingatkan dia, tak main golf ke? Kita tahulah dia suka main golf. Tapi janganlah kita cerita pasal golf kat dia. Orang sakit ni bukannya kita nak ingatkan dia tentang golf. Nak ingat tentang pancing. Nanti macam mana pancing? Aku semalam dapat pancing sekian-sekian, ikan dapat sekian-sekian. Ikan paling besar, ikan paling gemuk, ikan paling apa kan? Ikan tak pernah dapat. Contoh, kita cerita. Kita ingat nak menggembirakan dia. Mungkin dia gembira. Tapi itu bukan perbualan yang terbaik untuk dia. Kerana sebenarnya sakit itu adalah merupakan perkara yang menjadi pengingat kepada sakaratul maut. Maka kita nak mengingatkan dia kepada Allah. Kita kata dengan dia, Allah bagi sakit ni, Allah nak ampunkan dosa. Bagi positif kat dia, bagi gembira kat dia. Dengan mengatakan Allah nak bagi ampun dosa, Allah nak naikkan darjat. Ada sesuatu ni, jadi Allah sayang kat kita, sebab tu bagi sakit. Kalau kita tak sakit, kita lalai. Kalau kita tak sakit, kita tak ingat dia. Kita sakit ni, barulah kita ingat dia. Ni Allah nak bagi syurga. Tidak ada satu pun perkara yang buruk yang berlaku kepada orang beriman, melainkan semuanya merupakan tanda sayang Allah. Semuanya merupakan pahala dan ganjaran yang besar. Jadi kita ingatkan dia pada Allah. Bukan ingat pada golf. Bukan ingat main bola. Walaupun dia suka main bola. Jadi sakit ni satu stesen untuk mengingati kematian. Bukan satu stesen untuk kita
Kan? Rasa tak ada apalah. Tak apa, panjang umur lagi. Tengok-tengok mati. Kan? Panjang umur, cerita pasal golf, tiba-tiba perkataan akhir yang disebut golf. Tournament golf. Kan? Perkataan terakhir disebut kan, main bola. Perkataan terakhir disebut business. Bukan perkataan yang terakhir disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingatkan dia daripada Allah. Ceritakan dia benda yang mengembirakan tentang syurga. Tentang syurga, ceritakan tentang bagaimana kan kita ni kan, kita galakkan dia. Kan? Kita positifkan dia dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mengingatkan kita, supaya orang yang sakit dan juga kita supaya mengutamakan sabar, bersabar kan, dengan ganjaran sakit yang diderita ini kan ada ganjarannya. Bukan maknanya dia nak mati, bukan. Tapi nak sebut sini pengingat kepada kematian tadi. Menjelaskan kepada semua perkara orang mukmin itu baik. Kita berseru supaya dia baik sangka dengan Allah. Kita nak kena baik sangka dengan Allah. Allah sayang kat kita, nak baik sangka dengan Allah. Kita nak ingatkan ada orang lain lebih teruk lagi. Ada orang lagi teruk lagi. Tak apalah, sabarlah sikit. Sabarlah sikit. Mari kita sama-sama baca Quran. Bacakan Quran sama-sama. Sama-sama baca Quran, sama-sama tengok makna dia. Kan? Sambil-sambil kalau dia boleh makan. Kita nak buat makan pun, makanan boleh tak makan dah. Kan? Nak makan pun dia rasa pahit, dia tak nak makan dah. Kan? Dia tak nak makan, tak nak minum. Bawa benda yang dia paling suka boleh tak mau, orang tengah sakit. Yang terbaik ialah mari kita sama-sama tenangkan diri kita, sabarlah, insya-Allah. Setiap sakit ada ubatnya. Apa ubatnya? Ubatnya Allah akan bagi kebaikan. Jadi kita ingatkan tentang perkara tersebut. Tetapi yang menjadi sayangnya, bila kita mendengar banyak orang sakit, makin meninggalkan solat. Makin sakit, makin tak solat. Atas alasan sakit, susah nak ambil semayang. Susah nak berwuduk, pakaian ni kotor tak ganti-ganti. Kan rasa macam susah. Maka lagi, sakit lagi tak semayang. Padahal Allah perintahkan semayang ni wajib. Kalau tak boleh semayang baring, semayang diri, duduk baring. Tak boleh baring semayang dengan isyarat dia, tak apa. Tak apa. Kalau kita tak mampu nak ambil wuduk, nak terpaksa orang lain ambilkan wuduk. Tak apa orang lain ambil. Tak ada orang lain, tak ada wuduk, tak apa semayang. Dah tak mampu nak ambil wuduk. Kan? Kita dah terbaring seorang-seorang kita. Dalam keadaan badan kita lemah, tak boleh nak angkat, nak ambil wuduk. Kita dah terbaring. Tapi kita sedar. Kita sedar. Maka ketika itu nak ambil semayang pun tak boleh. Tapi masuk waktu semayang, kita semayang. Semayang tak apa tanpa wuduk. Yang penting semayang. Maknanya buat yang kita mampu. Tapi ada orang ni langsung tak semayang. Atas alasan sakit. Atas alasan sakit. Kalau boleh ambil boleh tayamum. Kalau dah tak boleh, dah berselirat. Wire nak gerak pun tak boleh. Orang pun tak ada. Nak tolong kita. Mungkin kita tak dibenarkan berjumpa dengan sanak saudara. Mungkin kita mungkin seorang dia pun tak ada. Pasal tu agaknya kita nak solat. Solat aja. Solat je. Allah Maha mengetahui kelemahan kita. Tapi yang penting hati kita, fikiran kita, diri kita nak solat. Itu yang paling penting. Kita nak solat, tak nak tinggalkan solat. Itu yang paling penting. Ini yang kita kena ingatkan dengan orang yang sakit. Orang sakit kita kena ingatkan. Kerana sakit ni pengingat kepada kematian. Kita bimbang. Jadi bagi diri kita pula, kita nak rasa begitu. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan rahmatan Allah, bila kita sakit, contoh sakit apa? Sakit tangan. Sakit jari. Alah jari tak buat matilah kata orang tu. Jari tak mati. Tuan-tuan, sakit jari itu pengingat kepada sakit dan sakaratul maut. Jadi bila kita mengingat sakit jari itu sakaratul maut tu, kita kata, mungkin ini Allah nak ingatkan. Kan? Sebab mati bukan sebab sakit. Tuan-tuan, mati bukan sebab sakit. Mati ataupun sakaratul maut sebab ajal kita sampai. Ada orang tak sakit pun mati. Kan? Mati. Ada orang mati. Ada orang, seorang pelajar saya, bulan puasa, bulan Ramadan, habis solat tarawih, balik hostel, makan keropok, makan keropok. Tengah makan-makan dengan kawan-kawan, tersedak, sesak nafas, mati, macam gitu. Mati je. Umur baru 18 tahun, 19 tahun. Muda lagi dia matrikulasi UIA. Kan? Lepas tu, bawa pergi hospital Universiti Melaya, masa tu kampus DPJ. Kan? Bawa pergi hospital Melaya UM.
Pergi ke hospital, doktor kata dah meninggal dunia. Dah tak boleh buat apa dah. Cek sakit apa, tak ada sakit. Tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada sakit jantung, tak ada kanser, tak ada. Memang ajal. Memang dah ajal. Tuan-tuan, kita mati bukan sebab sakit. Kan? Sakaratul maut itu, sakit mati datang untuk bawa kita mati. Bukan sebab sakit. Tapi sebab memang dah ajal kita sampai. Jadi sakit ni sebagai pengingat kepada kematian. Sebab tu kita sakit kecil pun, kita nak ingati bahawa kita dirasa makin hampir kepada kematian. Jadi sebab itulah disilat di sini bagaimana apabila seseorang tu sakit, kita kena solat, ajar dia solat, didik dia, pujuk dia solat. Pujuk solat. Mari kita solat sama-sama. Contohnya, kita jadi imam, kita duduk depan, dia duduk belakang sakit, tak apa. Sembahyang kat situ, ajak dia solat sama-sama. Baca Quran sama dengan dia. Kita baca Quran sikit, kita bacakan makna dia. Kita bacakan cerita-cerita tentang Nabi-Nabi. Mengingatkan dia kepada Allah. Barang siapa, barangkali saja ia meninggal dunia pada sakitnya itu. Maknanya kita tak salat. Kemudian kita meninggal dunia sebab sakit, dia dalam sakit tak salat. Kemudian sangat mengkhawatirkan Allah tidak akan menerima dia. Tidak akan menerima dia. Dia akan menjadi bebanan. Kata Rasulullah SAW satu hadis. Salatlah dengan berdiri. Jika engkau tak mampu, salatlah dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, salatlah dengan berbaring. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Jadi Rasulullah suruh salat walaupun dengan berbaring salat. Baring tak boleh buat apa. Mata je boleh gerak. Mata, salat dengan mata. Mata pun tertutup tapi kita sedar. Otak kita sedar lagi. Hati kita hidup lagi. Tapi dah tak boleh bergerak. Fizikal kita dah tak boleh bergerak dah. Salat dengan hati. Boleh. Solat dengan hati. Kita bayangkan kita tengah berdiri. Allahu Akbar, bayangkan. Dah tak boleh bergerak. Satu badan tak boleh bergerak. Solat. Jangan tak solat. Sebab perkara yang pertama yang ditanya di akhirat. Nanti solat. Perkara yang pertama sekali ditanya. Ya Allah, aku tak mampu nak solat. Ya Allah. Kan aku tak boleh nak pergi bilik air. Sebab apa? Terikat dengan wayar-wayar banyak. Ya Allah, engkau sedar tak? Sedar. Akal engkau boleh berfikir? Boleh berfikir. Hati engkau boleh merasa? Boleh. Fikiran kau waras. Cuma fizikal dia tak mampu. Mengapa tak bersembayang juga? Sembayang ni, solat ni adalah merupakan perkara yang paling akhir dalam mempertahankan agama kita. Kalau kita tinggalkan dia, wallahu a'lam, Allah timu tak timu kita. Ini rahmat Allah kepada kita. Diriwayatkan bahawa satu ketika seorang daripada kalangan salaf sedang sakit. Ada seorang daripada salafus salih sedang sakit. Maka anak cuba berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia menjawab, wahai anak-anakku, aku sekarang sedang mengkhatamkan Quran yang ke-6 kali. Masa dia sakit tu, dia baca Quran dah khatam 6 kali. Kita bulan puasa, bulan Ramadan, nak khatam sekali pun sengit. Ini orang salafus salih. Ini bukan ulama, orang biasa. Orang salafus salih ni. Kan, tengah sakit. Anak dia kata, ucaplah ya ayahanda. Ayah ucaplah, abah ucaplah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba bapak dia kata apa? Dia kata, aku dah khatam 6 kali. Sepanjang sakit ni dah 6 kali aku khatam. Alhamdulillah. La ilaha illallah tu memang dah jadi kebiasaan dia lah. Alangkah indahnya mereka yang tidak meninggalkan wirid-wirid walaupun dalam keadaan sakit yang berat. Jadi tuan-tuan, semasa kita tak sakit ni, kita kena apa? Berwirid, kena meneruskan amalan. Jangan kita bermalas. Nanti bila kita bermalas, maknanya kita masa sihat ni, kita malas nak wirid, malas baca Quran, malas nak sembahyang, malas nak buat ibadah. Masa kita sakit, Allah tak nak terima ibadah kita. Macam mana cara Allah tak nak terima ibadah kita? Kita tak akan bersolat masa tu, tak akan berzikir masa tu, tak akan wirid masa tu. Masa sihat, aku bagi kau sihat, kau tak nak, tak teringin kau nak ingat aku. Tak teringin kau nak solat, nak baca Quran, tak teringin, kau tak nak. Maka ketika sakit, aku tak bagi kau. Maka pada tu kita rasa berat nak solat. Walaupun kita nak solat, kita tahu nak mati dah. Kita tahu nak mati, nak sebut la ilaha illallah pun payah. Kenapa? Allah tak hajat la ilaha illallah kita. Kenapa? Masa dia bagi senang, dia bagi sihat, dia bagi kuat, kita tak mau, kita malas. Maka masa kita berhajat kepada Allah, Allah tak mau. Allah tak mau. Allah maha dia tidak prihatin kat kita. Kalau kita tak nak, dia ribu kali dia tak mau. Sebab tu kita kena sentiasa baik sangka dengan Allah.
Masa kita sihat ni, kita kena lakukan wirid supaya zikir, supaya kita boleh baca zikir masa sakit. Allah izin kita, Allah bagi kekuatan. Allah Maha Pengasih. Masa sihat kau tak ingat, masa kau sakit baru kau nak buat, aku tak bagi. Maka sebab tu orang sakit ramai. Ramai yang tak boleh solat. Ramai yang tak boleh baca Quran. Ramai yang tak boleh zikir. Kenapa dia tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh zikir? Rahsianya, kerana ketika sihat, dia tidak jaga solat. Ketika sihat, dia tidak jaga zikir dia. Ketika sihat, dia malas baca Quran. Maka ketika dia sakit, dia timpa kesusahan, Allah hijab segala rahmat yang ada dalam ibadah tadi. Allah hijab, dia tak bagi. Ketika dia memerlukan, apalagi ketika sakaratul maut. Sakaratul maut datang, lagilah kita perlukan la ilaha illallah. Tapi oleh kerana ketika sihat, ketika lapang, ketika senang, ketika kaya, ketika kita dalam keadaan boleh melakukannya, kita tak buat, maka Allah SWT tidak berhajat kepada la ilaha illallah. Maka berat lidah kita nak menyebut la ilaha illallah. Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Dia sebab tu tuan-tuan Allah, jangan sampai ketika kita memerlukan kalimah la ilaha illallah, walaupun kalimah la ilaha illallah tu lebih ringan lagi daripada mana-mana kalimah, tetapi tak boleh nak sebut ketika sakaratul maut. Kerana kita membiarkan diri kita dalam keadaan lalai, malas, bertangguh, tidak mahu menyebut kalimah la ilaha illallah, tak mahu berwirid kalimah la ilaha illallah ketika kita dalam keadaan sihat, senang, lapang, dalam keadaan kita boleh melakukan apa yang kita nak buat. Ini perkara yang penting, tuan-tuan. Ini pengingat kepada kematian yang kedua, iaitu kita sentiasa merasakan bahawa sesungguhnya sakit itu adalah merupakan perkara yang menjadi pengingat kepada kematian, kepada sakaratul maut. Maka orang-orang yang sihat, wahai orang-orang yang sihat, orang-orang yang lapang, hendaklah kita sedar bahawa sakit merupakan pengingat keberangkatan kita, perlepasan kita kepada hari akhirat. Seperti kalau kita nak pergi ke satu tempat yang penting, contoh nak naik haji lah. Katakanlah nak naik haji itu pukul 2, flight pukul 2. Departure pukul 2. Pukul 10, pukul 9 nak kena ada dah dekat KLIA contohnya. Pukul 8, pukul 7 kita dah sampai KLIA. Subuh kita dah gerak daripada rumah. Kenapa? Kerana kita tahu flight kita pukul 2. Dia ada checking dia, ada apa. Mungkin jam apa, kita jaga. Begitu tuan-tuan. Berangkat kita, keberangkatan kita ke akhirat lebih besar daripada keberangkatan kita ke tanah suci haram. Baitul Haram, di tanah suci Allah di Mekah dan Madinah. Nak pergi haji, nak pergi umrah, lebih besar lagi. Lebih besar daripada pergi kerja. Pergi kerja kita pasang alam, nak bangun pagi, kita buat macam-macam supaya kita sedar, supaya tak terlambat pergi kerja. Lebih penting nak berangkat ke akhirat. Nak berangkat kepada negara yang lebih baik daripada negara di sini, yang lebih kekal. Maka di sini tuan-tuan rahmat Allah Taala, wahai orang-orang yang sihat, wahai orang-orang yang lapang, maka sakit itu adalah pengingat kepada keberangkatan kita untuk pergi menuju ke alam akhirat. Sehingga pada hari ini kita sibuk dengan waktu kita berniaga bersama Allah. Sehingga kita sibukkan diri kita berniaga bersama Allah. Memanfaatkan kesihatan sebelum sakit sehingga tidak menyesal kemudian nanti. Ini nombor 2, tuan-tuan. Ni'matani maghbun fihima. 2 nikmat yang mana banyak manusia akan tertipu. Banyak manusia akan tertipu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Iaitu sihat dan kelapangan, luang waktu. Ini hadis sahih Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Tuan-tuan rahmat Allah, ini 2. Lapang dan sihat. Sedangkan lapang dan sihat itulah nikmat yang kita boleh buat macam-macam. Tapi kita lupa, yang kita ingat dunia saja. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga pengingat kepada kematian. Apa pengingat kematian kita ni? Apa pengingat kepada sakaratul maut? Yang kita nak berhadapan ialah ketuaan, tua. Yang ketiga ialah tua. Kita tengok diri kita dalam cermin. Kita tengok diri kita dalam cermin. Kita sekadar 30-an, 40-an, 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Ada yang 80-an, 90-an saya rasa tak ada kat sini. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, ketuaan, tua, merupakan kelemahan yang tidak diikuti lagi kekuatan. Tua ni, kita lemah yang dah tak ada kekuatan dah. Kalau kita muda,
Masih muda, kita lemah sebab sakit. Lepas tu, kita sihat, kita kuat semula. Kalau tua, kelemahan yang tidak diikuti dengan kekuatan. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Saya bacakanlah dia punya makna sahaja. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia telah menjadikan kamu sesudah lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan dia telah menciptakan apa yang dikendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi Allah mencipta kita dari lemah. Masa kita baby lemah, tak tahu buat apa-apa. Nak makan pun orang suap, nak pakai pun orang pakaikan, nak mandi orang mandikan. Lemah, kemudian Allah besarkan kita, maka kita menjadi kuat. Kemudian lepas kuat tu kita lemah semula. Dan kita beruban. Dan kemudian selepas itu habislah. Sebut ni bagaimana keadaan tua, berarti lemah badan. Sebelumnya kuat, memutihkan rambut. Sebelumnya hitam. Dan bongkoknya badan sebelumnya tegak. Ini tuan-tuan, peringatan daripada ayat ini bagaimana digambarkan sebagai rambut putih ni uban. Uban ni tanda-tanda orang yang mengingati akhirat. Kena banyak uban. Lagi banyak uban dia kena ingat banyak akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis sahih. Saya baca semua hadis sahih tuan-tuan. Allah memberikan maaf kepada hamba-Nya. Allah beri maaf kepada hamba-Nya yang diakhirkan ajalnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Jadi kalau kita dah 60 tahun ke atas ni, maknanya Allah beri maaf. Apa maksud Allah beri maaf ni? Allah beri maaf ni bukan maknanya kita boleh buat maksiat. Kita boleh buat dosa. Tetapi orang yang umur 60 tahun ni, jiwanya, pemikiran dia dah lebih matang. Dia dah boleh berfikir. Maka dia pun dah mula bertaubat. Bila dia bertaubat tu Allah ampunikanlah dosa dia. Maknanya kalau orang tu matinya 30 tahun. Katalah mati 30 tahun. Mungkin tak sempat dia berfikir dosa dia. Atau mati 40 tahun. Nak masuk 40 tahun. Ataupun 30-an lebih. Nak masuk 40. Dia meninggal dunia. Tak sempat dia nak bertaubat lagi. Sebab dia masih lagi nak enjoy. Dia ada duit banyak. Dia ada kerja semua dan sebagainya. Tapi orang 60 tahun dah pencen dah. Dah pencen dah. Jadi Rasulullah SAW Allah memberikan orang tu umurnya 60 tahun. Dan dia memberikan pula hidayah pada dia. Maka itu tanda Allah memaafkan kita. Bersyukur. Maka hendaklah kita memperbanyakkan taubat. Kita memperbanyakkan taubat kita. Memperbanyakkan amal kita. Kerana Allah nak ampunkan kita. Ini satu berita gembira kepada orang yang berumur 60 tahun. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qutubi mengatakan, diriwayatkan daripada sebahagian Nabi SAW telah berkata kepada malaikat maut. Diriwayatkan bahawa sebahagian Nabi, ada Nabi-Nabi. Telah berkata kepada malaikat maut. Dia kata apa? Tidakkah engkau mempunyai utusan yang akan engkau datangkan ke depan kamu agar manusia berhati-hati? Jadi ada Nabi yang bertanya kepada malaikat maut, engkau ni datang ni, tak ada ke engkau datang wakil dulu bagi peringatan sebelum datang ajal? Maka malaikat maut pun berkata, ya ada. Ada aku dah hantar. Aku mempunyai banyak utusan berupa penyakit-penyakit. Sakit. Jadi sebelum mati tu Allah datangkan sakit. Sakit ni utusan maut. Nak ingatkan kau nak mati sebab tu kau sakit. Tak kira lah muda tua. Sebab sakit ni bukan sebab muda, bukan sebab tua. Kemudian uban dan ketuaan. Uban ni pun pengingat. Uban ni pengingat dan tua. Serta perubahan pendengaran. Dulu dia okey, sekarang dah kurang pendengaran. Penglihatan, dulu okey, sekarang dah mula rabun. Maka jika dia tidak mengingatinya juga dan tidak mahu bertaubat, maka aku akan ambil rohnya. Dah hantar, dah pengingat semua. Tapi tak mahu juga. Maka aku akan datang mengambil roh. Maka akan berseru kepadanya, kata malaikat maut. Bukankah aku telah kirimkan kepada kamu utusan demi utusan? Dan pengingat demi pengingat. Akulah utusan yang tidak ada lagi sesudahku utusan yang lain. Akulah pengingat yang tidak ada lagi sesudahku pengingat yang lain. Tidaklah datang suatu hari melainkan malaikat maut menyeru. Wahai orang yang telah berusia 40-an. Siapa yang berusia 40-an? Ke atas. Inilah saatnya. Kamu masih lagi kuat. Inilah saatnya untuk mempersiapkan bekal. Wahai 40 tahun. Siapkan bekal. 40 tahun ni kena siap bekal. Fikiranmu masih ada dan anggota badan masih sangat kuat.
Wahai orang yang telah berusia 50-an. 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 Telah dekat saat untuk menuai. Dah dekat dah saat untuk menuai hasil-hasil tanaman kamu. Apa yang kamu buat sepanjang 50-an tu. Wahai orang-orang yang telah berusia 60-an. Maka engkau lupa akan siksa dan engkau lalai untuk menjawab. Maka tidak ada penolong bagi kamu. 60-an ni kan, bukan kata dia nak lebih ingat Allah. Dia makin sibuk dengan otai masih berbisa. Masih sibuk dengan otai masih berbisa. Masih sibuk lagi dengan agogo. Ataupun apa sajalah, rock and roll. Masih sibuk lagi nak bagi main pancaragam. Masih sibuk lagi nak enjoy di disco. Masih sibuk lagi. Maka tidak ada penolong bagi kamu. Ini kita ingat diri kita. No? Kita jangan tengok orang lain. Diri kita sendiri. Baik. Perkataan Al-Qurtubi ni, Imam Qurtubi, ini tidak disertai dengan nas yang sahih. Maknanya ini bukanlah satu nas. Tetapi ia adalah merupakan peringatan. Dan kisah seperti ini juga adalah tentang Nabi Yaqub yang telah berkata kepada malaikat maut. Ini daripada kabar daripada Rasulullah SAW, bahawa dia kata Nabi Yaqub yang telah bercakap dengan malaikat maut. Aku meminta kepadamu agar engkau memberitahu pada aku bila ajalku telah dekat. Jadi Nabi Yaqub minta supaya kalau dah dekat besok kau beritahulah aku. Bila? Bagilah utusan-utusan. Maka malaikat maut menjawab, aku akan utus 2 dan 3 utusan. 2 atau 3 utusan. Ketika telah tiba ajal, malaikat maut datang kepadanya. Maka Yaqub bertanya kepadanya, engkau kata tadi nak berkunjung aku, engkau akan hantar utusan. Maka malaikat maut, aku akan datang menyambut nyawamu sekarang. Maka mana utusan kamu? Malaikat maut menjawab, aku telah utus bagimu 3 utusan. Yang pertama, putihnya rambutmu sebelumnya hitam. Rambut putih sebelumnya hitam. Itu utusan malaikat maut. Lemahnya badanmu sebelumnya kuat. Badan lemah sebelumnya kuat. Itu utusan malaikat maut. Bongkok tubuhmu sebelumnya kamu tegak. Itulah utusan-utusan aku. Maka manusia sebelum datangnya maut, wahai Yaqub alaihissalam. Maka seandainya cerita ini benar, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, maka tujuanlah untuk menyedarkan dan mengingatkan manusia tentang suatu urusan yang mereka lupakan. Menjadi pengingat kepada kita. Sedangkan Yaqub alaihissalam selalu mempersiapkan diri. Nabi Yaqub sentiasa mempersiapkan diri berhadapan kematian, mengambil pelajaran. Maka ini adalah antara perkara-perkara yang penting untuk kita mengingatkan. Ini yang nombor 3. Nombor 3, sakit. Jadi bila kita sakit, ingat itu adalah merupakan tanda-tanda mengingatkan kita pada sakaratul maut, sakit yang hebat. Nombor 4, pengingat yang keempat ialah mengantar jenazah. Bila kita jumpa jenazah. Bila kita berjumpa jenazah, bila kita memandikan dia, mengkafankan dia, membawa dia, mengubur dia atau ziarah dia, dan kita juga yakin pada satu hari nanti manusia akan jadi seperti mayat itu, kita akan jadi seperti itu. Kita tidak akan mampu memandikan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu sembahyangkan diri kita sendiri, melainkan orang lain mandikan, orang lain sembahyangkan, orang lain kafankan. Kita tidak akan mampu keluar dari rumah kita menuju kubur, melainkan orang lain akan angkat kita, bawa kita. Dan kita akan berpisah dengan semua yang kita sayang. Isteri kita tengok isterinya nangis, anak-anaknya nangis. Kita tengok maknya menangis, ibunya, bapaknya menangis. Maka kita sedarlah bahawa satu hari anak kita, isteri kita, ibu kita, bapa kita, orang yang kita sayang, rumah yang kita sayang, semua yang kita sayang akan ditinggalkan. Sebagaimana mayat itu meninggalkan rumah dan orang-orang yang disayang. Maka apabila kamu pergi ke kubur pada satu hari dan kemudian kamu berjumpa dengan jenazah itu, maka itulah keadaan diri kamu. Jika seseorang tidak mengambil pelajaran daripada pemandangan ini, lalu bila lagikah dia akan mengambil pelajaran? Maknanya kalau kita tengok jenazah, kita tak boleh lagi ambil pelajaran daripada jenazah yang kita tengok. Tak boleh lagi mengingatkan kita mati. Tuan-tuan, tebalnya dunia dalam hati kita, dalam fikiran kita. Tengok jenazah, kita tak ingat kita akan mati. Tebalnya dunia dalam hati kita, dalam fikiran kita. Tak teringat jauhnya kita dengan akhirat. Jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat jenazah, kita tak teringat kita jenazah satu hari nanti. Kita tak teringat, kita tak rasa kita rasa dia yang mati. Kita tak rasa kita akan mati. Maka dia kata sini, sekiranya kita tidak boleh mengambil pelajaran daripada pemandangan jenazah tadi, bilakah, siapakah, apakah lagi yang boleh menyebabkan kita ini mendapat pelajaran? Kalau melihat jenazah pun kita dah tak boleh nak mengambil pengajaran, apa lagi yang boleh mengambil pengajaran?
Semoga Allah merahmati Syakik Al-Balkhi yang telah menyatakan manusia mengakui 3 hal, tapi perbuatan mereka menyalahi 3 hal itu. Mereka mengaku sebagai hamba, tetapi mereka melakukan perbuatan mereka seperti orang merdeka. Mereka mengaku 3 hal, tapi mereka buat benda yang bersalahan, menyalahi pengakuan mereka. Pertama, mengaku hamba, kata dia hamba Allah, tapi diri dia seperti orang merdeka, maknanya orang yang tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat apa dia nak. Dia tak rasa pun dia akan mati, dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah, dihisab oleh Allah. Mereka mengakui bahawa Allah menjamin rezeki mereka, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak yakin rezeki itu daripada Allah. Sehingga rakus kepada dunia. Mereka yakin rezeki daripada Allah, tapi sanggup buat macam-macam yang Allah larang. Kenapa? Kerana rakus dengan dunia. Mereka mengaku percaya akan datangnya kematian. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Tapi kita hidup seperti tak mati. Kita tangguh taubat kita, kita tangguh amal kita, tangguh zikir kita, tangguh semua. Kita hidup dalam keadaan hawa dan nafsu kita menguasai kita. Yazbillah min zalik. Osman bin Affan radhiyallahu anhu, ini khalifah Amirul Mukminin yang ketiga. Osman bin Affan apabila berdiri di atas sebuah kubur menangis sehingga janggutnya dia basah. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak menangis ketika mengingatkan syurga dan neraka. Mengapa engkau menangis ketika mengingati kubur? Maka Osman menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jika selamat darinya, setelah itu lebih mudah, dan jika tidak selamat darinya, maka selepas itu ia akan sulit. Kemudian ia mengatakan lagi, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak pernah aku menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan kubur. Jadi kubur ni tuan-tuan, yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam dunia ni tidak ada yang lebih mengerikan daripada kubur. Tapi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerikan bukanlah maknanya mengerikan ni maksudnya ada pocong, ada hantu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan mengerikan sini ialah bagaimana azab kubur itu. Azab kubur mengerikan. Bagaimana pemandangan di kubur, orang-orang yang telah tertipu dengan dunia masuk dalam alam barzakh tanpa persiapan. Dan peringatan yang kelima yang terakhir tuan-tuan saya nak sebut pada malam ini ialah bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan menziarahi kubur. Menziarahi kubur sesuai dengan syariat yang tidak disertai dengan perkara yang dilarang oleh agama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita untuk menziarahi kubur. Rasul memerintahkan kita menziarahi kubur. Buraidah bin Al-Hasib telah meriwayatkan, radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahulu aku melarang kamu untuk menziarahi kubur. Dulu aku tak bagi engkau ziarah kubur. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah izinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Maka berziarahlah kalian ke kubur. Jadi Rasulullah SAW telah diizinkan oleh Allah untuk menziarahi kubur ibu dia. Maka sekarang kamu ziarahlah kubur, kerana ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi ziarah kubur untuk ingat akhirat. Bukan ziarah kubur untuk melakukan bid'ah dan khurafat. Ziarah kubur untuk mengingati akhirat. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, kerana itu akan mengingatkan kamu kematian. Juga mengingatkan kematian. Jadi bila kita ziarah kubur, kita nak bayangkan besok kubur aku kat mana. Kubur kat sini kot agaknya, ni kosong lagi ni. Kemudian kita pun tengok, bayangkan diri kita kat dalam tu. Masa tu kita bayangkan tuan-tuan, dosa yang kita bawa ke dalam kubur. Dosa yang tidak bertaubat. Tuan-tuan, bagaimana digambarkan hadis Rasul yang saya baca tadi. Dosa yang tidak bertaubat itu, pasti Allah akan bakar dalam neraka. Tuan-tuan, kata Allah. Ya, sebab tu nak gambarkan kat sini. Kita nak kena menziarahi kubur sebagai pengingat kepada kematian. Dalam riwayat yang lain digambarkan, kerana ia akan melembutkan hati kamu dan membuatkan air mata kamu mengalir dan akan mengingatkan kepada kematian. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang keji. Bila pergi ke kubur, jangan sebut pasal kekejian. Ni si mati ni dulu, dia bomoh besar, selalu rawat orang, syirik. Ini ketua kampung ni, dia contohnya buat begini, rasuah apa. Jangan buat cakap-cakap yang keji-keji. Jangan kita mengumpat orang, memfitnah orang. Kita jangan menyebutkan perkara-perkara dunia di dalam kubur itu. Bukan apa yang berlaku, tetapi kita ingatkanlah tentang kematian, tentang perkara-perkara yang boleh mengalirkan air mata kita. Dan jangan mengatakan sesuatu yang tercela. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i dan
Abu Daud dan lain-lain. Jadi ziarah kubur ada pengaruh besar. Ziarah kubur ada pengaruh besar untuk melembutkan hati, untuk mengingatkan kepada kematian dan akhirat. Maka orang yang sering melakukan ziarah kubur dengan cara berziarah mengikut syariat tadi, maka hatinya akan lembut, air matanya akan mengalir kesedihan. Ziarah kubur tuan-tuan. Kan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah ditanya, bagaimana engkau mendapati penghuni kubur? Maka beliau menjawab, aku mendapati mereka sebagai tetangga yang terbaik. Mereka tetangga yang jujur. Mereka dapat membuat kita menahan lidah kita dan mengingatkan kematian. Jadi, duduk sebelah kubur ni bagus. Orang cuma kalau boleh nak jauh dari kubur. Tak nak ingat kubur, tak nak ingat mati. Kan? Tapi kata Sayyidina Ali, duduk sebelah kubur bagus. Kenapa? Dia merupakan jiran yang terbaik. Mereka tetangga yang jujur, tak pernah mengumpat kita, tak pernah fitnah kita. Kan? Jujur kenapa? Mereka membuatkan kita menahan lidah kita dan mengingatkan kematian. Maka sinilah kita lihat bagaimana salah satu tanda pengingat kepada sakaratul maut ialah kita menziarahi kubur. Tuan-tuan rahmatullah, ada 5 perkara yang saya sebut pada malam ni. Saya nak ulang sama-sama. Yang pertama sekali, tanda-tanda mengingatkan sakaratul maut yang amat dahsyat. Bagi mereka yang lambat masuk ni, kalau boleh tengok daripada awal apa dia yang saya maksudkan dengan dahsyatnya sakaratul maut ini. Iaitu yang pertama sekali, detik yang berlalu. Bila berlalu setiap detik, setiap saat, kita tengok pukul 10, sekarang pukul 11, sekarang pukul 12, maka kita nak rasa kita semakin hampir dengan maut, maka kita istighfar. Maka istighfar dan kemudian kita doa, ya Allah, mudahkanlah kematian padaku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian. Doa, minta kepada Allah. Ini Rasul ajar kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita banyakkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, pengingat kematian ialah sakit. Bila sakit datang kepada kita, itulah merupakan tanda kepada bahawa sakaratul maut dah dekat dengan kita. Jadi kita sentiasa mengingati. Sakit dia akan berakhir dengan sihat. Sakit, sihat. Sakit juga berakhir dengan ajal. Jadi walaupun sakit itu sakit biasa, tapi kita mengingatkan, jadikan sebagai pengingat kepada kematian. Yang ketiga ialah tua, ketuaan. Tua ni juga mengingat kepada kematian. Mata boleh tengok jadi rabun, telinga jadi mula dah tak kurang pendengaran. Kita kata badan dah bongkok, rambut dah beruban, janggut dah beruban. Lepas tu kita kata kita dah tak kuat, lemah, maka itu semua adalah merupakan tua. Dan tua adalah utusan kepada malaikat maut. Dan kemudian yang keempat ialah kita melihat jenazah, kita menghantar jenazah. Kita melihat kawan-kawan kita meninggal, saudara kita meninggal, maka kita ambil perhatian bahawa itu adalah kita. Dan mudah-mudahan bila kita melihat diri kita di situ, mudah-mudahan hati kita tersentuh. Melihat isterinya menangis, bayangkan isteri kita yang menangis. Tengok anak dia menangis, bayangkan anak kita yang menangis. Tengok kita melihat hartanya yang banyak ditinggalkan, maka kita bayangkan besok kita akan tinggalkan rumah kita, tinggalkan kereta, tinggalkan semua sekali. Maka pada ketika itu mudah-mudahan hati kita lembut. Dan akhir sekali ialah ziarah kubur. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita bagaimana ziarah kubur itu dulu dilarang, tetapi sekarang disuruh, digalakkanlah untuk kita mengingati kematian, mengingati akhirat, mengingati akan saat-saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita menjadi lembut dan boleh menangis insya-Allah. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting untuk kita merasakan bahawa appointment yang paling besar kita kena letak ni, appointment ni dalam kita punya jadual, iaitu sakaratul maut. Kita kena letak. Bila nak mati tuan-tuan? Tuan-tuan pilihlah bila nak mati. Kalau tuan-tuan nak mati 10 tahun sekarang, tulislah 10 tahun, tak apa. Tulislah. Tapi kalau boleh kita tulislah matinya besok, matinya hari ni, supaya kita bersedia. Supaya kita bersedia. Bukanlah maknanya bila mati kita tak buat benda lain dah. Maka kita jadikan segala yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Tak buat maksiat dah. Tak buat maksiat. Kita tidak sia-siakan, kata Imam Qurtubi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata apa tadi? Dia kata mudah saja kamu pastikan bahawa sisa-sisa umur kamu itu ibadah. Maknanya dalam keadaan tidak ada maksiat. Kalau kita makan tu ibadah. Kalau kita tidur tu ibadah. Macam mana jadikan tidur ibadah? Tidur ibadah kalau boleh, kalau boleh lah, sunatnya kita berwuduk, kemudian kita doa sikit, kita baca Quran sikit, kita baca kita kata zikir-zikir sikit. Kemudian yang penting bila nak tidur tu, niat, kalau aku bangun ya Allah, aku nak sambung ibadah. Niat nak bangun. Kalau engkau hidupkan aku, ya Allah, esok malam ni ke, aku nak solat, aku nak zikir, aku nak ibadah. Niat nak ibadah. Maka jadilah tidur kita ibadah. Tidur kita ibadah. Jadi kita niat kat dalam hati kita, ya Allah,
engkau matikan aku sekejap ni, kan? Maka kalaulah engkau hidupkan izin hidup, kan, kau berilah kekuatan aku untuk sambung ubudiah, tingkatkan ubudiah aku. Maka jadi tidur ibadah, makan pun ibadah, minum ibadah, bergaul dengan kawan-kawan ibadah, semua kita lakukan ibadah. Ini sisa-sisa umur kita. Maka bila kita melihat bahawa kita sedang menuju kepada Allah, maka tentulah kita akan memperbaiki amalan kita, insya-Allah, dalam segala aspek. Maka jadilah kita orang yang menuju kepada redha Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah, orang-orang yang bersedia untuk berhadapan sakaratul maut, insya-Allah esok saya akan sambung sikit lagi tajuk ini, iaitu kita akan diberikan hadiah oleh Allah. Siapa yang bersiap sedia untuk sakaratul maut, dia akan dapat hadiah. Apa hadiah dia nanti saya akan cerita besok malam, insya-Allah. Esok malam saya akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan dan peluang untuk manfaatkan sisa-sisa umur kita. Insya-Allah esok hadiah mereka yang bersiap untuk sakaratul maut. Kita sambung dengan kita tangguh dengan kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa anjil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha bi nurika allazi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la najwarak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Minta sebar-sebarkan insya-Allah.